Ramai yang bertanya, pengalaman berhadapan dengan wanita langsir. Wanita langsir. Dậy, dậy sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang kenal ataupun tak kenal. Terima kasih banyak-banyak. Kita berkongsi pengalaman, kita dapat bertukar-tukar fikiran, insya-Allah. Jadi saya Azmi bin Bajuri dari Pusat Rawatan Islam Al-Bajuri. Kita nak berkongsi pengalaman. Bukan ada apa tujuan. Yang baik kita ambil dia sebagai pengajaran, yang tak baik semuanya daripada kelemahan diri saya sendiri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hari ini ramai yang bertanya, pengalaman berhadapan dengan wanita langsir. Wanita langsir. Kata bahasa Peraknya langsuyo. Macam tu ya tak, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, berhadapan dengan manusia jadi harimau, saya dah ceritakan tempoh hari ini, berhadapan dengan wanita langsir. Langsuyo tuan-tuan ya tak. Jadi mula-mula tuan-tuan, kita kena mendefinisikan dia. Maksud saya mendefinisikan apa sebenarnya yang berlaku. Tuan-tuan, wanita ini tuan-tuan, dia telah dirasuk. Maknanya ada suatu benda yang telah masuk ke dalam badan dia melalui rongga udara, melalui liang roma, melalui darah, melalui makanan, melalui angin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bukan dia. Dia telah dipengaruhi oleh satu benda yang berunsur jin. Tetapi dalam bahasa orang kita, budaya kita, langsuyo lah, tak kisahlah. Tetapi tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan situasi ini, ya, pengalaman itu kita kena kenal pasti lawan kita tu siapa. Lawan kita tu siapa. Maknanya tuan-tuan, dia juga ingin mengetahui siapa kita. Dia kena tahu ilmu dalaman kita. Dia juga nak tahu apa yang kita ada. Kita juga kena mengenal pasti dia. Kita tak boleh tuan-tuan buat perkara ni hentam kromo aja, orang Perak kata tak. Sembrono sahaja, bahaya tuan-tuan. Sebabnya dia adalah sesuatu makhluk yang ingin menyesatkan manusia. Jadi tuan-tuan, kita berhati-hati dalam situasi ini tuan-tuan ya tak? Jadi macam mana nak buat bila kita dah tahu siapa lawan kita, kita kena tanamkan keyakinan dalam diri kita. Dia tahu tuan-tuan, tuan-tuan ni yakin ataupun tak yakin. Jadi pada ketika itu kita tanamkan keyakinan pada diri kita bahawa kita hanya berpegang kepada Quran dan Sunnah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita berserah kepadanya segala-galanya tuan-tuan ya tak? Jadi tuan-tuan, ya, kita mula-mula buat marahkan dia. Bagi dia marah. Kita cakap dengan dia apa-apa yang membuatkan dia marah. Kita nak seluruh jin itu ataupun langsuyo ini ya tak, masuk ke dalam tubuh badan wanita ini. Bila dia dah masuk keseluruhan, kita dah tahu bahawa dia masuk keseluruhan, senang untuk kita attack dia ataupun kita nak tangkap dia ataupun kita nak kurung dia, senang. Jadi kita saja menyakat lah, orang Perak kata, menyakat, bagi dia marah, maka dia akan panggil kawan-kawan dia ke ataupun dia masuk bersendirian. Bila dia masuk situ, kita dah tahu dah dekat situ tuan-tuan. Ya, bagi dia marah, bagi dia masuk keseluruhan badan dia, dan kita kena pasti dia dah masuk, barulah kita buat menggunakan salah satu barang sunnatullah, iaitu pijar.
Pijar ni kita renjiskan pada dia tuan-tuan, ya, bersama ilmu dalaman yang ada. Ilmu ini kita kena pelajari. Bila terkena sahaja makhluk itu yang berupa wanita tadi, bila dia terkena, dia akan tunduk, loose. Maksud saya, kita suruh dia bangun, suruh dia duduk, suruh dia baring, tuan-tuan. Sebabnya tuan, kita kena buat begitu kerana kita tahu kekuatan dia ni bukan alang-alang tuan. Sangat kuat. Maka kita kena hati-hati. Kalau dapat dicakarnya, dicekiknya kita tuan-tuan, entahlah, jenuh kita ya tak? Jadi di ketika itu kita hanya serahkan diri kita kepada Allah, bahawa kita nak menolong orang ini supaya terhindar daripada gangguan langsuyo ataupun jin ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, ilmu dalaman kita bila kita renjis bersama pijar tadi, ilmu dalaman bersama pijar tadi, bila kita renjis, dia Allah. Dia dah terkunci. Jadi kalau ada masalah-masalah mistik yang tuan-tuan hadapi, ataupun saudara, ataupun jiran, ataupun cucu ke dan sebagainya, gunakan pijar sunnatullah ini tuan-tuan. Itu salah satu cara daripada pelbagai cara. Ya tuan-tuan. Maka bila dia dah terkunci dekat situ, kita kumpulkan dia dengan ilmu dalaman kita, kita kumpulkan dia pada satu bola ataupun satu tempat ataupun satu kedudukan di mana kita nak ambil dia. Kita nak ambil dia ni supaya kita boleh masukkan ataupun kita keluarkan dia daripada badan, kita masukkan ke sesuatu tempat yang lain. Contohnya, masukkan dalam tembika, masukkan dalam botol, masukkan dalam macam-macam lagi. Itu kaedah masing-masing, tak ada masalah. Tetapi kita nak menarik dia itu satu ilmu yang perlu kita pelajari daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya maka kita kena tahu bahawa jin ataupun langsuyo ini tuan-tuan, dia juga mencari kelemahan kita. Maka pada ketika itu kita kena cekalkan semangat, cekalkan takwa kita, berserah kita kepada Allah. Betul-betul tuan-tuan. Confident. Okey. Selepas itu tuan-tuan, kita tarik dia perlahan-lahan, keluarkan dia. Keluarkan dan kita tangkap dia. Begitu tuan-tuan. Tetapi ilmu ini, ilmu tangkap, tarik dan sebagainya itu ya, kita kena belajar daripada orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang menyalahi hukum syarak tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Itu pengalaman bersama ya, handle atau mengatasi masalah wanita langsuyo. Wanita langsuir tuan-tuan. Maka tuan-tuan, pengajaran apa yang kita dapat daripada sini ialah kita minta ya, penggunaan sunnatullah, maknanya barang-barang ataupun benda makanan yang disebut di dalam Quran itu kita selalu makan tuan-tuan. Ya, kita selalu makan supaya makanan yang kita makan itu menjadi darah dan daging kita. Itu yang penting, mengelakkan kita daripada terkena serangan jin. Terutamanya angin ahmar, terutamanya dirasuk dan sebagainya tuan-tuan. Maka amalan pemakanan sunnah ini perlu kita ketengahkan bersama-sama tuan-tuan. Kita niatkan diri kita ya, jika tuan-tuan bersesuaian dengan cerita saya ini, sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Di mana pihak-pihak tertentu tidak dapat mengatasi masalah tersebut, kita sama-sama bekerjasama. Yang penting tuan-tuan sehat walafiat. Itu yang penting. Ya tuan-tuan. Dan kalau ada yang berkeinginan untuk menjadi ejen ke dan sebagainya, kita boleh berbincang, tengok YouTube saya tuan-tuan. Jadi kita akan ada siri-siri yang seterusnya. Maka sama-sama kita memperjuangkan makanan sunnatullah ini sebagai makanan utama untuk generasi kita di masa hadapan. Jika ada bahasa-bahasa saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan,
Saya memohon maaf, saya tak ada tujuan apa-apa, ingin berkongsi pengalaman sahaja. Kalau tuan-tuan rasakan ianya berfaedah, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan rasa dia tidak berfaedah, tak mengapa. Saya minta maaf. Saya hanya ingin berkongsi pengalaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di episod-episod seterusnya. InsyaAllah.